Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, today my friend and I will present about the topic divorce by talaq in the Sharia court. Okay, first, divorce by the pronouncement of talaq 1 or 2. Talak 1 dan talak 2 ini dikategorikan dalam talak raj'i, di mana suami boleh merujuk semula dengan isterinya dalam waktu iddah tanpa memerlukan akad yang baru. Berbeza pula dengan talak ba'in sughrah, di mana suami boleh merujuk semula hanya dengan akad yang baru. Dalam Islamic Family Law 1984 Seksyen 51, kurungan 1 juga telah menerangkan makna talak dan makna rujuk semula. Allah juga telah menerangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 228 yang bermaksud para suami mempunyai hak untuk kembali rujuk dengan isterinya jika mereka mahu berdamai. Baiklah, seterusnya talak 3. Talak 3 di mana suami tidak boleh merujuk semula dengan isterinya walaupun dalam tempoh iddah, kecuali jika bekas isterinya itu berkahwin dengan lelaki lain, dan proses ini dipanggil muhalil. Allah juga telah menerangkan tentang talak 3 dalam ayat 230 surah Al-Baqarah, dan melafazkan talak 3 sekaligus juga dikira sah menurut pandangan majoriti ulama Syafi'i, Maliki, Hanbali dan Hanafi. Divorce during wife is pregnant, hukumnya adalah harus. Ini adalah berdasarkan hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Iddah untuk wanita yang mengandung adalah sehingga mereka melahirkan anak. Ini berdasarkan daripada surah At-Talaq ayat 4. Dan mereka juga berhak untuk mendapatkan nafkah seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain keperluan seperti ubat-ubatan sepanjang tempoh iddah. Samalah seperti wanita yang diceraikan dengan talak raj'i. Okay, that's all from me. Thank you. Okay, next we go to divorce by holy time or menstruation, which is talak masa suci ataupun haid. Okay, talak masa suci ini we can divide by two. Yang pertama adalah talak masa suci tetapi tidak disetubuhinya, yang dinamakan sebagai talak sunni. Dan yang kedua adalah talak masa suci yang disetubuhi oleh suaminya, yang dinamakan sebagai talak bid'i. Okey, talak sunni ini ialah di mana suami melafazkan talak kepada isterinya yang masih suci atau bersih daripada haid dan nifas dan tidak disetubuhinya ketika si isteri dalam tempoh suci tersebut. And hukum bagi talak ini adalah harus dan jatuh talaknya, dan talak jenis ini juga adalah talak yang bertepatan dengan hukum syarak. Manakala talak bid'i pula ialah di mana seseorang wanita itu yang diceraikan oleh suaminya dalam keadaan haid, nifas ataupun dia berada di dalam keadaan suci tetapi telah disetubuhi oleh suaminya. So talak ini adalah sah dan jatuh talaknya juga, namun hukum bagi talak bid'i ini adalah haram dan berdosa kerana ianya bertentangan dengan bentuk talak yang mana telah disyariatkan, dan ianya juga dapat memanjangkan tempoh iddah bagi seseorang wanita itu. So what we can conclude here is talak yang dilafazkan semasa isteri ini berada dalam keadaan haid adalah sah dan jatuh talaknya tetapi diharamkan. So dengan itu disunatkan untuk ex-husband ni merujuk kembali ex-wife dalam tempoh iddah sekalipun rujuk itu berlaku semasa haid. Dan selain itu wajib bagi pasangan yang bercerai ini mendaftarkan perceraian yang berlaku di luar mahkamah walaupun masih berada dalam keadaan haid berdasarkan peruntukan undang-undang Islam di negeri masing-masing bagi memastikan tiada pihak yang dizalimi akibat perceraian tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan tajuk Divorce with the Mutual Consent, yakni cerai secara persetujuan bersama, yang bermakna kedua-dua suami dan isteri bersetuju untuk bercerai. Selepas hakim atau pendaftar mendengar daripada suami dan isteri, mereka akan memutuskan sama ada perceraian tersebut diluluskan atau tidak. Sebarang perintah dikeluarkan oleh mahkamah selepas atau sebelum perceraian dimuktamadkan dianggap sebagai perintah perceraian mahkamah. Perceraian tidak akan dimuktamadkan sehingga hakim menyemak afidavit perceraian, mendengar sebarang hujah dan memberikan penghakiman dalam kes tersebut. Okay, next for section 47, divorce by talaq or by order. Dalam kurungan 2, bila mahkamah menerima suatu permohonan perceraian, mahkamah akan mengeluarkan satu surat saman untuk diserahkan kepada pihak satu lagi, yang di pihak suami atau pihak defendant lah, untuk menyiasat sama ada defendant tersebut bersetuju atau tidak dengan perceraian itu. Dalam kurungan yang ketiga, jika pihak satu lagi bersetuju dan mahkamah pun berpuas hati dengan hujah mereka, mahkamah akan menasihati supaya suami untuk melafazkan talak satu kepada isterinya.
Okey, seterusnya proses permohonan cerai talak dengan persetujuan bersama. Yang pertama, suami isteri hendaklah menyerahkan borang cerai dan membuat pendaftaran. Yang kedua, suami isteri mesti hadir pada tarikh yang ditetapkan dengan dokumen-dokumen yang diperlukan. Yang ketiga, mahkamah akan mendapat persetujuan daripada suami isteri. Yang keempat, mahkamah akan memerintahkan suami untuk melafazkan talak satu. Yang kelima, mahkamah akan mengesahkan lafaz cerai suami dan isteri dan mengeluarkan perintah cerai. Yang terakhir, suami dan isteri akan menerima rekod perceraian dan akan membawa rekod tersebut ke majlis agama untuk membuat sijil cerai. Salah satu kes cerai dengan persetujuan bersama ialah kes Abdul Razak bin Osman lawan Siti Jamaah binti Satiman. Dalam kes ini, plaintiff membuat permohonan untuk menceraikan isterinya. Usaha damai telah dilakukan oleh pegawai agama tentera tetapi tidak berjaya. Namun si isteri bersetuju untuk bercerai. Hasilnya permohonan cerai telah diluluskan dan pihak yang menuntut perlu membayar nafkah edah $1,000 dan nafkah anak $200 sebulan. Baiklah, seterusnya kita masuk pula kepada pronouncing talak outside the court. Kesalahan yang biasa dilakukan oleh umat Islam di negara kita ialah lafaz talak di luar mahkamah ataupun lebih tepat dalam istilah mahkamah ialah lafaz cerai tanpa kebenaran mahkamah. Hadis Nabi SAW yang bersabda, mana-mana wanita yang menuntut cerai kepada suaminya tanpa sebab yang disyariatkan, maka haram baginya mencium bau syurga. Daripada Abu Daud dan Ibnu Majah. Lafaz cerai ini ialah merupakan salah satu sebab perceraian dilafazkan di luar mahkamah diaktakan kerana menjadi kesalahan biasa dan lafaz tersebut mestilah disahkan di bawah Seksyen 55A dan menjadi kesalahan perkahwinan di bawah Seksyen 124 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984. Baiklah, untuk Seksyen 55A ini adalah pendaftaran perceraian di luar mahkamah. Ia telah menyatakan bahawa walau apapun Seksyen 54, seseorang yang telah menceraikan isterinya dengan lafaz talak di luar mahkamah ataupun dengan tanpa kebenaran mahkamah, hendaklah dalam masa 7 hari dari pelafazan talak itu melaporkan kepada mahkamah. Kemudian mahkamah hendaklah mengadakan siasatan untuk memastikan bahawa sama ada talak yang dilafazkan itu adalah sah mengikut hukum syarak. Seterusnya, jika mahkamah berpuas hati bahawa talak yang telah dilafazkan itu adalah sah mengikut hukum syarak, maka mahkamah hendaklah tertakluk kepada Seksyen 124 yang mana A membuat perintah membenarkan perceraian dengan talak, kemudian merekodkan perceraian itu dan akhir sekali menghantar salinan rekod itu kepada pendaftar yang sewajarnya dan kepada ketua pendaftar bagi pendaftaran. Baiklah, Seksyen 124 ialah merupakan satu penalti kepada suami yang mana telah melafazkan talak tersebut di luar mahkamah. Seseorang lelaki menceraikan isterinya dengan melafazkan talak dengan apa-apa bentuk di luar mahkamah dan tanpa kebenaran mahkamah itu, maka dia melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi RM1,000 ataupun dipenjarakan tidak melebihi 6 bulan ataupun kedua-duanya. Seterusnya kita lihat pula kepada contoh kes iaitu Muhammad Rizwan Abdul Latif lawan Zaniriyah binti Ma'isar. Kes ini merupakan kes ceraian yang difailkan perayu ke Mahkamah Tinggi Syariah Kedah berkaitan pengesahan lafaz cerai yang telah diputuskan oleh Hakim Mahkamah Rendah Syariah Daerah Kulim pada 16 Mac 2010. Hakim bicara Mahkamah Rendah Syariah tersebut telah memutuskan bahawa telah gugur talak 3 sekaligus ataupun talak bain kubra kepada responden. Untuk itu, perayu telah merayu supaya mahkamah mengesahkan lafaz cerai yang telah dilafazkan pada 30 Disember 2009 jam lebih kurang 7 malam di rumah jiran di mana berlaku soal jawab antara perayu dan kawannya. Kawan perayu telah bertanya kepada perayu, "Bini hang pergi mana?" Lepas tu kemudian perayu telah menjawab cerai talak 3. Semasa kejadian, responden iaitu isterinya tiada bersama. Perayu mengemukakan 2 orang saksi di mana saksi pertama telah mengesahkan iaitu telah mendengar lafaz tersebut dan menambah bahawa perayu memang suka melawak dan suka cakap lepas. Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Kedah juga mengekalkan sabitan lafaz cerai tersebut dan mengekalkan perintah mahkamah terdahulu iaitu telah jatuh talak 3. Jadi melalui kes ini dapatlah kita menjadikan panduan supaya lafaz talak tidak boleh diucapkan dengan sesuka hati walaupun sekadar gurauan. So the conclusion is untuk perceraian dengan talak 1, 2, 3 dan juga ketika hamil ni, dalam talak 1 atau 2 si suami boleh merujuk balik isterinya dalam tempoh iddah dan perlu melapor di pejabat agama sebagai rekod rasmi.
Manakala dalam talak 3, si isteri ni perlu berkahwin dengan lelaki lain terlebih dahulu sebelum dia berkahwin semula dengan bekas suaminya itu. Manakala untuk suami yang menceraikan isterinya dalam keadaan hamil, hukum dia adalah harus, tetapi ianya lebih baik apabila si suami ni melafazkan cerai kepada isterinya selepas isterinya bersalin. Untuk perceraian yang dilafazkan ketika isteri dalam keadaan haid pula adalah sah dan jatuh talaknya, tetapi diharamkan dan disunatkan juga untuk bekas suami ni merujuk kembali bekas isteri dalam tempoh iddah sekalipun rujuk itu berlaku semasa dalam keadaan haid. Manakala untuk perceraian dengan persetujuan bersama ini pula, selepas hakim atau pendaftar mendengar semua hujah-hujah, mereka akan memutuskan sama ada untuk grant a divorce or not. And if a divorce order ni dibuat, perceraian itu akan dimuktamadkan sebulan dan sehari selepas perbicaraan, melainkan terdapat beberapa keadaan khusus. So, apabila perintah perceraian ini dibuat, pempetition dan status sah pasangannya akan bertukar daripada orang yang sudah berkahwin kepada a single person. And lastly, untuk lafaz talak di luar mahkamah ni, sekiranya berlaku sebarang lafaz talak sama ada soreh ataupun kinayah, suami atau isteri ni hendaklah membuat pengesahan di mahkamah rendah syariah di mana tempat mereka bermaslahating. Dan sekiranya suami ni telah melafazkan sebarang talak dan isteri ragu-ragu dengan lafaz tersebut sama ada jatuh ataupun tidak, maka si isteri ni boleh memohon pengesahan hukuman talak di mahkamah syariah bagi mengelakkan sebarang masalah yang akan timbul pada masa hadapan. That's all from us. Thank you.